Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya ada dua perkara utama yang ingin saya perincikan. Ya, jadi dengar baik-baik sehingga hujung siaran. Pertamanya adalah laporan polis yang sudah dibuat terhadap Lokman Adam yang telah diklasifikasi sebagai jenayah. Jadi hari ini saya akan dedahkan intipati utama laporan berkenaan supaya jika ada pihak lain yang ingin membuat laporan, anda boleh berbuat demikian. Dan yang kedua, saya akan memberi amaran sekeras-keras mungkin kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang telah menghasut rakyat sekali lagi untuk mempertikaikan mahkamah, dan saya akan perincikan bagaimana, tang mana hasutan ini dibuat dan apa langkah selanjutnya. Jadi dengar baik-baik. Baik, pertama ya, laporan polis terhadap Lokman Nur Adam. Jadi hari ini di sekitar pukul 2 petang, satu laporan polis telah dibuat oleh saya terhadap ahli UMNO iaitu Lokman Nur Adam di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya, dan sepatutnya laporan ini disusuli dengan satu sidang media pada pukul 4 petang. Ya, sebab saya ada beri notis kepada media pada pukul 4 petang. Saya telah dihubungi oleh wakil-wakil media tertentu, lebih kurang 3, yang ingin membuat liputan ya sidang tersebut, tetapi lebih kurang lepas 3.30 dah mula hujan lebat, jadi sidang media ini terpaksa saya batalkan kerana ianya dijadualkan berlaku di perkarangan pintu masuk IPD Subang Jaya. Jadi saya nak jelaskan atau perincikan kandungan laporan atau intipati laporan saya ya. Jadi anda boleh dengar ya, ini laporan dia yang telah saya buat. Saya akan bacakannya, intipati dia. Jadi pada 23 hari bulan Ogos, lebih kurang pada pukul 5 petang, saya telah satu video yang dimuat naik oleh seorang ahli UMNO, Lokman Nur Adam, di YouTube milik beliau iaitu YouTube Lokman Adam, telah dibawa ke perhatian saya ya. Jadi dalam video itu yang bertarikh 22 Ogos 2022, Lokman antara lain berkata ya, ini Lokman yang berkata ya, dengar apa yang Lokman kata. Lokman berkata, walaupun hari ini iaitu 22 Ogos, ketua-ketua UMNO bahagian sibuk turun ke PWTC untuk berjumpa dengan Presiden, Ismail Sabri tak hadir, malah sebaliknya mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu fitnah pertama Lokman Adam. Kemudian menurut Lokman, perjumpaan yang kononnya berlaku antara Mahathir dan Ismail Sabri adalah untuk mendapatkan sokongan daripada Tun Dr. Mahathir and the gang jika UMNO menarik sokongan terhadap Ismail Sabri dan jika Ismail Sabri tidak memenuhi permintaan daripada UMNO. Kemudian Lokman menambah, ada kemungkinan apa yang ditawar kepada Mahathir ialah mengangkat Mukhriz sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya. Lokman turut berkata, Tun Dr. Mahathir adalah orang yang memulakan fitnah ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, ini sah tidak benar kerana yang tidak ada sebarang fitnah terhadap Najib. Dan Lokman berkata, Tun juga memulakan pendakwaan terpilih, pendakwaan yang berniat jahat atau malicious prosecution, dan dia juga memulakan pendakwaan yang bermotifkan politik ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Seri Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Lokman turut berkata, Tun Mahathir sudah tidak berkuasa, tetapi hari ini rancangan jahat Tun Mahathir diteruskan oleh Ismail Sabri. Jadi dalam laporan saya menulis, kenyataan ini dilafazkan sehari sebelum Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara serta denda RM210 juta terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Dakwaan Lokman Adam kononnya Mahathir memulakan pendakwaan terpilih yang berniat jahat terhadap Najib apabila dilafazkan bersama dengan dakwaan kononnya Ismail Sabri bersekongkol dengan Mahathir untuk meneruskan rancangan jahat Mahathir, merupakan fitnah yang teramat bahaya dari sudut kedaulatan undang-undang dan keselamatan negara. Jadi saya menulis ini adalah kerana fitnah ini boleh dan berkemungkinan amat tinggi telah
menimbulkan persepsi palsu di kalangan rakyat bahawa Ismail Sabri dan Mahathir ada pengaruh terhadap sistem kehakiman negara, panel Hakim Mahkamah Persekutuan dan juga keputusan rayuan terakhir SRC Najib Razak. Okey. Saya akhiri laporan dengan menulis, saya menyeru Ketua Polis Negara untuk menyiasat fitnah berbahaya ini di bawah akta-akta yang bersesuaian dan menggunakan segala peruntukan perundangan yang ada dan bersesuaian untuk bertindak terhadap Lokman Adam sekiranya siasatan mendapati ada unsur berniat jahat dalam kenyataan Lokman Adam. Ini demi memelihara keselamatan negara, prinsip kedaulatan undang-undang dan kemuliaan institusi kehakiman negara. Jadi saya diberitahu bahawa laporan saya ini telah diklasifikasikan sebagai satu laporan jenayah dan jika siasatan akan dibuat sebagai satu jenayah dan saya difahamkan bahawa sudah ada juga laporan di tak silap saya Balai Sentul atau satu balai yang lain di mana sudah dimulakan siasatan terhadap Lokman Adam. Jadi sekarang kita biar polis menyiasat perkara ni, kita biar Lokman Adam tampilkan bukti-bukti tang mana Mahathir jahat, tang mana berlaku fitnah dan sebagainya, dan tang mana Ismail Sabri terlibat dalam rancangan jahat yang didakwa oleh Lokman ini. Ya, sebab satu Malaysia tahu orang yang mula-mula menimbulkan isu 1MDB ini ialah adik Najib sendiri, iaitu Nazir. Ya, okey. So itu adalah berkenaan dengan laporan jenayah terhadap Lokman Adam. Saya juga ingin memberi amaran kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang tidak serik dengan hasutan kepada rakyat untuk mempertikaikan sistem kehakiman kerana hari ini di dalam satu taklimat khas oleh Zahid yang tidak mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan. Ini saya akan cerita selepas ini. Zahid berkata keputusan Mahkamah Persekutuan untuk tidak membenarkan bukti baru ditunjukkan oleh Najib dan keputusan mahkamah untuk tidak membenarkan pelanjutan yang diminta oleh Peguam Najib dan juga keputusan mahkamah untuk mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib. Semua ini akan dipandang oleh negara-negara Commonwealth sebagai tidak adil. Ini satu temberang Zahid yang saya fikir mungkin Zahid fikir rakyat bodoh. Satu dunia tahu apa yang diputuskan di Mahkamah New York. Satu dunia tahu penglibatan Perdana Menteri dalam skandal 1MDB. Mahkamah New York telah membuktikan aliran dana yang dicuri dari 1MDB ke dalam akaun Najib dan anak tiri dia. Tapi Zahid satu manusia yang berkata negara Commonwealth akan pandang orang kata tidak adil terhadap Najib. Zahid barangkali duduk dalam satu alam mimpi atau mimpi di siang hari, dan dalam bermimpi itu dia menghasut rakyat untuk percaya bahawa mahkamah telah tidak adil terhadap Najib, sedangkan yang telah memperkotak-katikkan sistem kehakiman adalah peguam-peguam Najib dengan meminta pelanjutan yang salah dari sudut etika guaman, dan perkara ini telah dijelaskan oleh mahkamah dengan betulnya, dan mahkamah juga telah menjelaskan mengapa kenyataan baru tidak dibenarkan dengan jelas, mudah dipahami. Dan Najib telah diberi peluang demi peluang demi peluang oleh mahkamah untuk membuat hujahan, tetapi dia yang menolak dengan arahan bercanggah-canggah kepada peguam dia. Dan pada saat terakhir tiba-tiba Syafi'i muncul, seolah-olah mahkamah adalah satu sarkas. Banyak kerenah yang dilakukan yang jelas telah menunjukkan, membuka mata rakyat Malaysia. Kalau anda teliti di media sosial, membuka mata rakyat di negara-negara lain, yang menunjukkan bagaimana mahkamah
proses mahkamah diperkotak-katikkan, diperlekeh oleh pasukan Najib. Ini jelas, tetapi ianya tidak jelas dalam mata Zahid yang sedang sibuk mengadakan perhimpunan demi perhimpunan demi perhimpunan yang membuang masa. Semuanya adalah untuk menekan Ismail Sabri untuk membubar parlimen. Barangkali sebab Zahid sudah cemas, sebab dia berdepan dengan kes mahkamah. Ya, ini adalah satu presiden UMNO, parti politik yang sedang cuba memimpin orang Melayu, sedangkan dia terpalit dengan jenayah atau dituduh jenayah dan sedang menghadapi tuduhan-tuduhan jenayah berat di mahkamah. Ya. Tetapi dia pula mempertikaikan mahkamah dengan fakta-fakta palsu, dengan propaganda, dengan fitnah, sehingga menghasut rakyat. Jadi saya baru sahaja membuat laporan polis terhadap Lokman Adam, sudah diklasifikasi sebagai jenayah. Saya berharap ada pihak-pihak yang akan memikul tanggungjawab untuk melakukan laporan polis terhadap Zahid kerana menghasut rakyat menerusi taklimat ini. Jika tidak, saya terpaksa melakukannya juga. Ya. Dan untuk makluman saudara-saudari, taklimat ini tidak begitu memberangsangkan kerana ramai yang tidak hadir, termasuk Perdana Menteri Ismail Sabri. Zahid perlu faham bahawa tindakan dia mengadakan convention demi convention, kemudian menipu ahli UMNO, kononnya ini convention terakhir, kemudian buat convention lagi. Setiap convention bincang pasal PRU, pasal bubar parlimen ni. Semuanya menunjukkan Zahid tidak faham bahawa apa yang dilakukan oleh UMNO di bawah kepimpinan dia melanggari Perlembagaan Persekutuan dan tidak betul, kerana parti tidak boleh memaksa Perdana Menteri untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk berjumpa yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan atau mengusulkan pembubaran parlimen. Itu adalah budi bicara yang Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak tertakluk kepada keputusan parti. Zahid perlu ingat Ismail Sabri ada dua peranan yang saling tidak bertindih. Sebagai ahli parti, sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, keputusan parti is none of Ismail Sabri's business. Dia bertanggungjawab terhadap kerajaan, terhadap yang di-Pertuan Agong, terhadap rakyat, ya, bukan terhadap Zahid sebagai Perdana Menteri. Ya. Tetapi tindakan Zahid ni buat convention demi convention, lepas tu taklimat, semuanya guna duit parti. Duit parti ini milik ahli-ahli parti yang merupakan pemegang saham parti. Ini adalah pembaziran kerana kepentingan Zahid sendiri yang akhirnya berdiri dekat pentas dan membuat hasutan terhadap rakyat untuk mempercayai perkara palsu dan perkara tidak masuk akal. Siapa nak percaya negara-negara Commonwealth akan merasakan Najib tidak adil, dilakukan dengan cara yang tidak adil oleh mahkamah? Semua rakyat akan percaya bahawa satu dunia percaya bahawa keadilan sudah ditegakkan menerusi pemenjaraan Najib. Jadi Zahid nak bohong siapa? Jadi saya harap tindakan diambil. Dan sekali lagi saya ingin memberitahu ramai, sebab saya tidak ada senarai lengkap lagi, ramai tidak menghadiri taklimat Zahid. Tidak berjaya sebab ini adalah taklimat melibatkan seluruh UMNO. Kalau seluruh UMNO, tak boleh muat satu dewan. Dari situ sahaja anda fikirlah penolakan terhadap Zahid ni tang mana. So itu sahaja pemerincian saya. Amaran kepada Zahid, anda adalah penghasut rakyat, presiden yang tidak layak digelar pemimpin. Ya. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.